Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni kita nak sambung lagi pembelajaran kita bagi bab 6 Maths KSSM bagi tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemulih ubah. Semalam kita dah belajar yang subtopik pertama iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemulih ubah. So, hari ni teacher nak masuk yang kedua iaitu sistem ketaksamaan linear dalam dua pemulih ubah. So, apa yang membezakan yang subtopik pertama dengan kedua ni? Subtopik pertama ni dia hanya pasal pemahaman konsep macam ni yang kita belajar semalam, and then kita just buat satu persamaan. Okey, satu persamaan linear dengan dua pemulih ubah. Untuk sistem ketaksamaan ni dia dah akan melibatkan dua ataupun tiga ataupun lebih, tengok berapa yang dia bagi. Maksudnya dia takkan satu line dah, dia akan bagi banyak line. So kita akan kena penuhi semua syarat lah bagi setiap line, setiap garisan, then kita boleh loretkan kawasan yang dia nak. So hari ni kita buat soalan je lah, cuma soalan dia akan banyak line, itu je beza dia. Okay, so jom jawab soalan. Okay, so ni adalah soalan dia. Untuk soalan dia kat sini dia kata loretkan rantau yang memuaskan ketaksamaan linear yang berikut. Okey, so A dia bagi Y lebih besar atau sama dengan X. Okey, so kat sini kita dah tahu sini straight line sahaja. Sini pun Y lebih besar atau sama dengan 10 tolak 2X pun straight line sahaja. Okey, dua-dua ada. Y sama dengan X, Y sama dengan 10 tolak 2X. Okey, untuk yang ketiga ni dia ada 3 syarat kan. So yang ketiga ni adalah line yang putus-putus, dotted line, sebab dia tak ada dengan sama ni. Okey, jadi kita kena tambah sendiri. So untuk tambah sendiri, kita kena tahu garisan Y sama dengan 10 kat mana. Kita ignore dulu ketaksamaan ni. So untuk Y sama dengan 10 adalah dekat sini. So saya garis dotted line. Ni adalah Y sama dengan 10. Okey, then baru kita boleh loretkan sebab dia kena menepati ketiga-tiga syarat ni. Jadi yang pertama adalah Y lebih besar atau sama dengan X. Kalau lebih besar adalah ke atas lah. So kita tahu kawasan bawah ni dah tak termasuk, sini dah tak. Okey, and then syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah Y lebih besar atau sama dengan 10 tolak 2X. Okey, ni adalah line untuk Y sama dengan 10 tolak 2X. Jadi untuk lebih besar dia akan ke atas. Macam ni. Jadi untuk yang ke atas, tadi kawasan sini kita dah tolak. So memang bukan tak termasuk dah kat sini. Sini tak, sini tak. Okay, sebab kita dah tolak tadi. Jadi untuk sekarang kita tolak yang ni pula lah. Sebab dia tak menepati syarat untuk yang kedua, iaitu Y lebih besar. Yang ni adalah Y lebih kecil. Okay, so ni kita dah tolak juga kawasan sini. And then lagi satu, dia kata syarat yang ketiga, Y lebih kecil dari 10. So ni adalah line Y sama dengan 10. Untuk lebih kecil, dia adalah dekat sini lah. Ni pun kat bawah, tapi sini dah pangkah, jadi saya tak tanda. Jadi kawasan loretkan dia adalah dekat sini. Okey, so ni adalah untuk soalan yang pertama. Untuk B. Okey, ini adalah soalan dia B. Apa-apa pun kita kena tengok syarat-syarat dia. So ni kita tengok balik, ya ni kita akan dapat straight line. Ini straight line, ini pun straight line. Okey, jom kita check tiga-tiga dia bagi tak. So kat sini Y sama dengan X tolak 4. Okey, diberi. Y sama dengan 3 tolak X. Okey, diberi. X lebih besar atau sama dengan kosong. Okey, yang ni yang kadang-kadang student confuse. Okey, kalau confuse, kita ingat balik. Kalau X sama dengan 4, kita akan garis macam ni kan. Ni 4, kita akan garis macam ni kan. So maksudnya untuk X sama dengan kosong adalah garisan Y axis. This is X sama dengan kosong.
Okay, ni nak bagi nampak. Kalau you tak ingat yang mana antara yang ni ke yang ni, yang ni student confuse sikit. So you buat je satu perwakilan. X sama dengan 4, kita akan garis straight ke arah straight menegak. So kat sini adalah X sama dengan kosong. Okay, then baru kita tanda. Dan yang pertama dia kata Y lebih besar atau sama dengan X tolak 4. So ini adalah Y, X tolak 4. Jadi lebih besar dia akan menghala ke atas. Kat sini, kat sini, kat sini. So yang bawah ni kita dah takkan pilih dah, sebab dia dah tak menepati syarat. Okay, so ni adalah syarat yang pertama. And then syarat yang kedua adalah Y lebih kecil atau sama dengan 3 tolak X. So ni adalah garisan Y sama dengan 3 tolak X. Kalau ke atas adalah lebih besar. So sekarang dia nak lebih kecil kan. So lebih kecil adalah, saya tak tanda dekat sini sebab kita dah reject kawasan ni. Okay, so sekarang macam tu. So ni dah ditepati. And then yang ketiga, X lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, kita dah buat garisan tadi, X sama dengan kosong. Dia kata lebih besar. Lebih besar akan ke kanan sebab positif X. So kat sini kita boleh reject lah kawasan ni. Jadi final answer dia adalah dekat kawasan ni. Okay, and then soalan C. Ni kita buat sampai D 4 soalan. Pendek je hari ni sebab kita nak fahamkan konsep je. Okay, untuk soalan D kita check satu-satu. Ini kita akan dapat garisan straight. Ini garisan straight. Ini garisan dotted, putus-putus. So kita check semua ada tak. So kat sini Y sama dengan X tolak 4 ada. Okay, and then X sama dengan 4 ada. Y sama dengan negatif 4 tak ada. So kita kena tanda sekarang ni. Untuk cari Y sama dengan negatif 4, kita tengok kat sini. Kat sini kalau, sebab kat sini pintasan Y kan. So pintasan Y akan ada value, X akan kosong. So kita letak X ni kosong. Okay, so kat sini adalah negatif 4. Jadi kita boleh tandalah kat mana Y sama dengan negatif 4. Iaitu kita akan tanda dotted line kat sini. Y sama dengan negatif 4. Macam tu. So kena cari line tu kalau tak ada. Then baru kita buat ikut syarat-syarat yang ditetapkan. So syarat yang pertama, Y lebih kecil atau sama dengan X tolak 4. Y lebih kecil atau sama dengan X tolak 4. Kalau lebih kecil, dia adalah kawasan bawah lah. Macam tu. So untuk kawasan bawah, kawasan atas ni kita dah tak nak pilih. So nanti kita tak payah tanda dah untuk syarat seterusnya. Okay, and then syarat yang kedua adalah X lebih kecil atau sama dengan 4. So kita tahu ni garisan X sama dengan 4. Lebih kecil adalah ke kiri. So kat sini. Okay, and then yang ketiga, Y lebih besar dari negatif 4. So untuk lebih besar, kita akan ke atas. Okay, so kat sinilah jawapan dia. Senang kan? Bila you dah faham, benda ni jadi senang. Okay, and then the last one, soalan D. Okay, ni soalan D. So soalan D, syarat yang pertama, kita tengok dia akan dapat straight line. Ini pun straight line. Syarat yang ketiga, dotted line. Dotted line ni kita akan tambah lah sebab kita dah nampak tak ada dotted line pun kat sini. So yang pertama ni ada, diberi. Yang kedua pun diberi line dia. Yang ketiga, X lebih kecil dari 5. Maksudnya saya kena ada line X sama dengan 5. Jadi kat mana X sama dengan 5? Saya check kat sini. Ini adalah dia punya garisan. X tambah Y sama dengan 5. Jadi untuk check Y-intercept, Y ada nilai X kosong. So saya ganti je. X kosong tambah Y sama dengan 5. So Y sama dengan 5. So kat sini adalah 5 lah. Okay, tu macam mana kita nak cari point. So bila kita dah tahu kat sini Y5, kita cari yang X pula. Sebab ni X kan. So kalau X intercept, X akan ada nilai Y kosong pula. So kat sini X
tambah kosong sama dengan 5. X sama dengan 5. So kat sini 5 lah. Jadi kita boleh buat line X sama dengan 5 kat sini. X sama dengan 5. Then baru kita buat mengikut syarat-syarat yang ditetapkan lah, iaitu yang pertama, Y lebih kecil atau sama dengan 3X. So Y lebih kecil dari atau sama dengan 3X, kita akan dapat di bahagian bawah. So atas ni kita dah cancel. Kita takkan tanda pun kat sini nanti. Okay. And then syarat yang kedua, X tambah Y lebih besar atau sama dengan 5. Ni adalah garisan dia. X tambah Y sama dengan 5. Jadi dia nak lebih besar. Lebih besar dia akan ke atas. Which is kat sini boleh, sini boleh, sini boleh. Okay. So untuk yang ni kita dah reject kawasan sini. Sini kita tak nak, sebab dia tak tepati syarat. And then yang terakhir, syarat yang terakhir is X lebih kecil dari 5. Ini adalah line X sama dengan 5. Lebih kecil dia akan ke kiri. So kawasan sini kita dah reject lah. Jadi jawapan dia adalah okay. So itu sahaja hari ni. Macam mana kita nak lorekkan kawasan yang menepati banyak garis lurus. Ya, okay, esok insyaAllah teacher akan jawab soalan pasia bagi tajuk sebelum ni. Teacher lupa nak buat, which is fungsi kuadratik punya tajuk. Okay, so esok insyaAllah pukul 5 kita jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum.